Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar yang mengikuti kelas PSB Cikgu Rohana Zainul Alam. Dan untuk pertama kalinya, untuk sesi pengenalan, Cikgu ingin memperkenalkan Cikgu adalah Cikgu Rohana Zainul Alam. Tapi yang keliru, sebabnya di sekolah SMK Seri Manjung ada dua Cikgu Rohana. Yang mengajar seni tingkatan 4 dan tingkatan 5 adalah Cikgu Rohana binti Zainul Alam. Okey. InsyaAllah Cikgu akan sedaya upaya membantu kamu untuk mengenali bidang-bidang dalam pendidikan seni visual mengikut kemampuan kamu dan semua keupayaan Cikgu, InsyaAllah. Okey. Baiklah. Untuk kelas permulaan ini, ingin Cikgu ingatkan beberapa perkara. Apa persediaan yang sepatutnya kamu perlu buat sebelum bersedia untuk mengikuti kelas Cikgu. Baiklah, yang pertama, pastikan kamu sediakan buku nota panjang, okey, untuk nota dan latihan kamu. Okey, kita tak guna buku latihan pendek. Kita guna yang panjang. Okey. Macam ni. Okey. Selepas tu, pastikan kamu ada buku lakaran. Ataupun dalam bahasa Inggeris orang selalu panggil sketchbook. Okey, semua orang mesti ada sketchbook. Kenapa? Sebab selain daripada kita belajar teori, uniknya mata pelajaran pendidikan seni visual, kita akan belajar macam mana nak mewarna, melakar, okey, dengan teknik yang betul, dengan bimbingan yang betul, insyaAllah. Okey. Sekiranya pelajar belum lagi mempunyai buku lakaran, insyaAllah Cikgu akan tolong kamu sekiranya kita berpeluang belajar bersemuka. Dan insyaAllah sekiranya koperasi ada membuat jualan sepanjang kamu belajar online ni, boleh ambil peluang tersebut untuk datang ke sekolah dan beli melalui koperasi. Mana-mana pun boleh, insyaAllah. Okey, baiklah. Selesai sudah tentang persediaan. Okey, sekarang kita tengok buku teks. Okey, bagi pelajar yang tidak mempunyai buku teks, insyaAllah Cikgu akan upload melalui WhatsApp group buku teks online digital, okey, yang kamu boleh rujuk bila-bila masa, insyaAllah boleh. Okey, jadi tak ada masalah untuk kamu kalau sekiranya kamu tiada buku teks. Sekarang dunia di hujung jari, insyaAllah Cikgu usaha untuk penuhi keperluan kamu. Okey, baiklah. Ini adalah buku teks kamu. Okey, pendidikan seni visual tingkatan 4. Okey, kamu KSSM. Okey, dalam ni, okey, kamu akan lihat isi kandungan. Okey, ada banyak. Sebenarnya kita akan belajar. Ada yang dah kita belajar dalam di tingkatan 1, 2 dan 3. Untuk tingkatan 4 kita explore lagi. Okey. Disebabkan kamu tidak bersemuka dengan cikgu, jadi cikgu tak boleh terangkan perisian satu persatu tanpa kita bersoal jawab. Jadi cikgu hanya lihat kepada tajuk yang pertama. Okey. Di bawah bidang seni, sejarah dan apresiasi seni visual. Okey. Kita akan belajar tentang alat kebesaran dan perhiasan diraja. Okey, ini adalah salah satu tajuk yang sangat menyeronokkan sebab kita selalu nampak seni itu dalam ruang yang mungkin skop yang kecil, tapi hari ini kita akan lihat lebih lagi berkaitan dengan
alat kebesaran dan perhiasan diraja. Okey, baiklah, cikgu akan buka muka surat yang kamu akan belajar. Ni nampak muka surat 2. Okey, kamu dah nampak dah clue apa yang kita akan belajar. Okey, nampak baju apa tu? Peralatan yang digunakan. Kenal, tapi kita tidak tahu apa alat perhiasan yang digunakan sebenarnya. Okey. Untuk yang ini, insya-Allah cikgu akan terangkan satu per satu. Okey, baiklah. Kita tengok pengenalan. Kita mulakan PDPR online kita hari ini dengan melihat pengenalan tentang alat kebesaran dan perhiasan diraja. Okey. Okey, baik. Ini adalah nota yang bakal kamu buat. Cikgu akan bagi kepada kamu melalui media WhatsApp, dan kamu hanya perlu menyalin. Tetapi setelah kita dengar apa yang cikgu nak terangkan pada kamu, supaya kamu lebih faham, insya-Allah. Okey. Tajuk alat kebesaran dan perhiasan diraja. Okey, ini hanya pengenalan. Okey, kenapa, bagaimana, di mana. InsyaAllah kita dah dapat bayangan dengan meneroka pengenalan apa yang dinyatakan dalam buku teks, dan cikgu ringkaskan dalam bentuk peta minda. Okey. Yang pertama. Okey, negara Malaysia ni kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Okey, itu sistem negara Malaysia. Okey, cikgu rasa semua orang tahu, maklum tentang itu. Okey. Yang kedua, ketua persekutuan. Okey. Iaitu Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong. Kenal kan? Sangat dikenali sebagai seorang yang berjiwa, baginda adalah seorang yang berjiwa rakyat. Okey, dan kita juga ada ketua negeri, terdiri daripada sultan, raja, yang di-Pertuan besar atau yang di-Pertuan negeri. Okey, selain pada itu, kita juga mempunyai institusi beraja, warisan Kesultanan Melayu Melaka. Institusi beraja warisan Kesultanan Melayu Melaka. Selalu kalau zaman cikgu, insya-Allah cikgu ni ada tengok cerita Hang Tuah, 5 bersaudara. Okey, di situ saja cikgu dah nampak bagaimana baju yang dipakai oleh orang-orang bangsawan, keris Tamiusari. Okey, itu maksudnya warisan. Sehingga kini kita masih terkenal dengan identiti keris. Okey. Dan kenapa kita kena belajar tentang alat kebesaran dan perhiasan diraja ni? Kerana ia adalah warisan yang masih diguna dan perlu diketahui oleh generasi hari ini. Okay. Sebab kalau dahulu bayar-bayar cikgu, insyaAllah cikgu boleh tengok cerita klasik. Tapi zaman kamu, okay, pendedahan mungkin kurang. Jadi sebagai seorang pelajar seni, adalah perlu untuk kamu mengenali alat kebesaran dan perhiasan diraja yang masih digunakan oleh golongan tertentu di majlis-majlis tertentu oleh generasi hari ini. Okey, dan yang terakhir, terdapat alat kebesaran dan perhiasan diraja yang masih diguna pakai. Seperti cikgu cakap tadi, kita masih ada majlis-majlis pertabalan,
kita masih ada hari-hari majlis-majlis yang selalu dihadiri oleh golongan bangsawan sekarang ini, maksudnya orang-orang besar seperti sultan, raja, yang di-Pertuan Besar, yang di-Pertuan Negeri. Zaman dulu mungkin kita gelar golongan bangsawan, hebat golongan bangsawan. Tapi sekarang kita kena ambil tahu tentang gelaran-gelaran sultan, raja yang di-Pertuan Besar ataupun yang di-Pertuan Negeri. Okey, ini adalah pengenalan. Okey, seterusnya kita sambung berkaitan dengan jenis alat kebesaran diraja dan perhiasan diraja. Okey, kalau dikira ada 7. Okey, cuba kamu lihat di sini pada muka surat ini, yang mana nota ini akan kamu salin kemudian di dalam buku nota. Okey, mungkin dalam bentuk yang sama, ataupun ada yang kadang-kadang dia rajin, dia boleh buat nota merujuk kepada buku teks dengan cara yang tersendiri. Mungkin menggunakan peta buih, mungkin menggunakan nota ringkas, terpulang pada kamu. Dan kamu teliti tajuk besar di atas. Okey, jenis alat kebesaran diraja dan perhiasan diraja. Tetapi helaian ini cikgu tekankan kepada alat kebesaran diraja terlebih dahulu, sebab cikgu tak nak menyentuh kedua-dua tajuk kecil ini, supaya kamu boleh selesaikan kerja dalam tempoh yang cikgu berikan. Okey, yang ini adalah alat kebesaran diraja. Okey, yang pertama ada cogan agama. Okey, lepas tu ada cogan alam. Okey, ada pedang, keris panjang dan sudang diraja. Ada payung obor-obor kuning. Lepas tu ada tokma berambu. Lepas tu ada lagi keris panjang diraja. Dan yang terakhir adalah cokma. Ada 7. Setiap satu ini memberi simbol kepada kedaulatan raja dan negeri yang diperintah. Dan setiap negeri berbeza. Okey, setakat yang cikgu sentuh ni, cikgu berharap pelajar-pelajar dapat faham apa yang cikgu telah jelaskan. Okey, dan kamu dikehendaki menyalin nota yang cikgu tunjukkan tadi, iaitu yang ini, tajuk pertama pengenalan, dan yang kedua adalah jenis alat kebesaran merujuk kepada alat kebesaran diraja. Okey, selepas kamu selesaikan ini, insya-Allah cikgu akan cuba pergi lebih jauh secara terperinci setiap satu persatu, supaya kamu lebih faham dan kenal akan alat kebesaran diraja, insya-Allah. Jenis alat kebesaran yang terdiri daripada 7 jenis alat kebesaran. Jadi cikgu perincikan satu persatu supaya kita boleh faham, kamu boleh faham. Okey, dengan merujuk kepada buku teks pada muka surat 4. Okey, 4, 5 dan 6. Dan untuk yang pertama, cikgu terangkan tentang cogan alam. Okey, cogan alam ini diperbuat daripada perak. Okey, perak.
Panjangnya adalah 162.66 cm. Alat kebesaran ini mempunyai struktur bulatan pada bahagian hulu. Okey, hulu. Di atas bulatan tersebut terdapat bulan dan bintang. Okey, yang diperbuat daripada emas. Okey, di sekeliling bulatan terdapat lambang 11 buah negeri tanah Melayu yang juga diperbuat daripada emas. Bulatan tersebut ditanggung, bulatan tersebut ditanggung oleh 4 ekor harimau yang berdiri. Dia tengah berdiri. Kalau kita tengok dekat-dekat, insya-Allah kita nampak dia tengah menanggung bulatan pada hulu tongkat ini. Okey, dan juga dia ada perincian motif 6 tangkai padi yang diperbuat daripada emas. Okey, itu untuk cogan alam. Okey, kita tengok pula cogan agama. Okey, sebelah dia. Okey. Cuba tolak sikit. Okey, cogan agama. Lebih pendek sedikit daripada cogan alam. Kalau cogan alam 162.66 cm, tetapi kalau cogan agama panjangnya adalah 155.04 cm. Okey. Cogan alam ni merupakan tongkat bulat berhulu besar. Okey, berhulu besar. Okey, yang dibuat daripada perak. Okey, panjang cikgu dah cakapkan tadi 155.04 cm. Di bahagian hulu tongkat terdapat ukiran anak, bulan dan bintang pecah 5. Kita boleh nampak berkira. Okey, yang diperbuat daripada emas. Warna dia warna emas. Pada batang cogan agama ni terdapat ukiran ayat-ayat suci Al-Quran. Okey, nampak perbezaan cogan alam dan cogan agama. Okey, nampak ketara perbezaan ni. Bintang pecah 11 dan 5. Okey, yang cogan alam tadi dihiasi dengan tangkai padi. Okey, yang ini dihiasi oleh dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Okey, baiklah anak-anak, kita tengok pula jenis alat kebesaran yang seterusnya, iaitu alat kebesaran diraja cokma. Okey, cokma ini berfungsi sebagai alat perang pada zaman dahulu, yang mana dia diperbuat daripada perak yang berkurang 81.32 cm. Okey, dan di bahagian hulu cokma ini berbentuk kubah. Kita boleh nampak. Okey. Dan dia ada dua batang. Kalau yang lain-lain cogan alam satu, cogan agama satu, tapi cokma ni dia ada 2. Okey, membezakan daripada yang lain-lain. Okey, perlu ingat dia adalah diperbuat daripada perak. Okey, seterusnya kita tengok keris panjang diraja. Okey, keris panjang diraja ni, okey, ni panjang kerisnya. Okey, merupakan keris utama dalam istiadat pertabalan. Penting, dia sangat penting. Bahagian hulu hingga ke sarung. Okey, tengok hulu ke sarung disalut dengan emas. Nampak berkilat-kilat, nampak warna dia menyerlah. Okey, di atas sampirnya diukir 11 buah negeri tanah Melayu. Lambang bukan 11 buah, tetapi lambang 11 buah negeri tanah Melayu
Itu menunjukkan apa? Yang di-Pertuan Agong mempunyai kekuasaan, menunjukkan naungan ke atas negara Malaysia. Okey, mata keris ini juga ditempa daripada besi waja yang diambil juga daripada 11 bilah keris negeri di tanah Melayu. Nampak tak kehebatan keris panjang diraja? Bahagian hulu atau kepala keris ini berbentuk tapak kuda dengan motif buah jeri. Mungkin ada orang tak perasan sebab dia tak kenal buah jeri. Mungkin ada yang tak kenal, mungkin ada yang kenal. Okey, itu adalah penerangan keris panjang diraja. Okey, seterusnya kita lihat pula tentang pedang. Okey, pedang, keris panjang dan sundan diraja. 3. Okey, alat kebesaran ni merupakan 3 senjata Melayu lama yang diambil daripada mata pedang. Okey, mata pedang 3 juga. Mata pedang, keris panjang dan sundang pada zaman dahulu. Okey, keris panjang dan sundang diraja disalut dengan perak. Boleh nampak disalut dengan perak. Okey, kedua-dua keris ini mempunyai ukiran pada bahagian hulu dan sarung. Nampak ada ukiran. Kena tengok betul-betul. Tapi cikgu tengok daripada jauh pun cikgu nampak. Memang nampak ada ukiran pada hulu dan sarungnya. Itu adalah kehebatan pedang, keris panjang dan sundang diraja. Ingat, dia adalah daripada 3 senjata Melayu lama. Okey, kita dah nak sampai penerangan yang terakhir. Okey, ada 2 lagi. Kita boleh lihat. Okey, ada 2. Payung obor-obor kuning. Okey, nampak tu? Tinggi, panjang. Bila kita pegang, kalau ada kita nampak dalam mana-mana perarakan yang melibatkan ada yang di-Pertuan Agong macam Maduli ke. Okey, untuk majlis-majlis kadang-kadang kita guna payung obor kuning ni. Kita nampak tinggi saja. Okey, tak sama daripada kebiasaan payung yang kita guna. Okey, terdapat 20 kaki panjang. Terdapat 20 kaki payung obor kuning yang diperbuat daripada kain sutera berwarna kuning. Warna kuning ni warna apa? Warna yang dipandang mulia oleh orang-orang Melayu dan juga lambang kebesaran Raja Melayu. Itu sebab orang boleh nampak emas kuning banyak. Warna kain sutera kuning. Kuning tu adalah salah satu warna lambang kebesaran diraja. Okey, terdapat 20 kaki payung obor kuning. Ingat. Okey. Benda unik. InsyaAllah kita boleh ingat. Dan yang terakhir adalah tombak berambu. Ni dia ada rambu ni. Tombak ni dia ada ni, mata dia ni ada 3 lok. 3 lok tu maksudnya berapa lekuk pada mata senjata ni. Sebabnya kalau keris pun perbezaan dia adalah lok. L-O-K. Okey, dia juga ada 20 batang tombak berambu. Sama macam tadi. Payung obor-obor kuning ada 20 kaki payung. Bukan 20 kaki tu bukannya maksudnya panjang. Maksudnya 20 kaki tu mewakili, kaki tu adalah mewakili apa? Penjodoh bilangan payung. Nanti ada orang salah anggap dia ingat 20 kaki tu panjangnya. Okey, sama tombak berambu tadi pun ada 20 batang
tombak berambu. Mata tombak ini berlok 3. Okey. Dibuat daripada tombak-tombak pusaka. Tombak pusaka juga diambil daripada 11 buah negeri di tanah Melayu. Okey. Jadi kita dah selesai tentang jenis alat kebesaran diraja. Okey. Pada muka surat 6 ni juga boleh kamu akses QR, bak QR. Okey, untuk lebih jelas. Sekiranya kamu mempunyai smartphone, kamu boleh kamu ada apps untuk scan QR code, kamu boleh akses QR ini untuk melihat petabalan yang di-Pertuan Agong Pertama. Kamu boleh nampak apa saja alat kebesaran yang memang diguna pakai dalam adat istiadat petabalan. Okey. Ini adalah kerja yang kamu akan lakukan selepas mendengar semua penerangan cikgu berkaitan dengan tajuk 1, alat kebesaran diraja. Okey, kita sentuh tentang alat kebesaran diraja saja hari ini. InsyaAllah kelas seterusnya kita akan pergi pula kepada perhiasan diraja. Kita pergi satu per satu. Okey, baiklah. Perkara pertama yang kamu kena buat ialah sediakan buku seperti mana yang cikgu bagi arahan awal tadi. Okey, pastikan kamu menulis. Okey. Menulis indeks di bahagian belakang buku kamu. Okey, ini cikgu dapatkan buku senior kamu yang dah tak pakai. Okey. Jadi cikgu tunjuk contoh. Yang inilah. Tulis bilangan 1, tarikh 20 hari bulan 1 21. Tajuknya alat kebesaran diraja. Okey. Pastikan benda ini, perkara ini ditulis setiap kali kamu membuat aktiviti di dalam buku nota. Okey. Selepas kamu menulis indeks supaya cikgu boleh semak, senang cikgu boleh nampak. Okey. Cikgu akan naik nota tadi. Okey. Muka surat pertama kamu boleh terus catat pengenalan ini dalam bentuk yang sama. Boleh tiru cikgu. Cikgu syorkan kepada kamu boleh guna pelbagai media. Media ni maksudnya boleh guna pen berwarna-warni, boleh guna pensel warna, magic color. Okey, sebab ini adalah nota seni. Jadi cikgu nak kamu seronok tengok nota seni dan suka buat nota seni, sebab nota seni tu benda yang sangat kreatif. Kamu memulakan kreativiti kamu daripada buku nota. Okey, selesai salin yang ini. Okey, cikgu bagi yang ni pula. Ini salinan yang kedua dalam buku nota. Okey, nampak? Okey, jenis alat ini secara umum. Okey, seterusnya kamu akan buat nota. Setiap satu yang diringkaskan juga cikgu bekalkan, iaitu ini. Nota ni dah diringkaskan. Cikgu akan bekalkan pada kamu. Okey. Ada cokma, tapi mesti tulis di atas tu tajuk alat kebesaran diraja, tarikhnya, dan terus kepada cokma garis panjang diraja. Okey, lepas tu ada cogan alam, cogan agama, dan di belah sana, sebelah lagi muka surat. Okey, ada 3 lagi sebab semuanya tu 7 jenis alat. Okey, perasan tak cikgu bahagi 4 dengan pensel untuk menulis, untuk buat bahagian setiap satu jenis. Ada nampak tak di bahagian bawahnya kosong.
Nampak kosong sikit. Sebab apa? Cikgu akan bagi kamu selepas kita jumpa balik nanti pembelajaran bersemuka, cikgu akan bagi kamu gambar supaya kamu boleh dekatkan, supaya nanti kamu boleh baca dan lihat catatan berserta dengan gambar. Okey. Ini adalah tugasan untuk hari ini. Hanya mendengar, meneliti buku teks. Okey. Apa yang cikgu terangkan, video yang cikgu terangkan, fahamkan dan mula buat nota. InsyaAllah kalau kita dengar, kita baca dan kita catat, insyaAllah kita akan faham. Okey. Apa saja persoalan ataupun ada masalah berkaitan dengan pendidikan seni visual, boleh cuba tanya cikgu, jangan malu-malu. Okey. Kalau ada rasa macam soalan tu tak berapa berat, mungkin kamu boleh catat dulu. InsyaAllah nanti bila kita bersemuka, kita akan selesaikan bersama-sama. Okey. Cikgu permudahkan kerja kamu dengan menerangkan satu persatu. Okey, membaca daripada buku teks, membuat nota-nota ringkas supaya kamu lebih senang faham. Okay. Dan kamu mencatat semula apa yang cikgu bagi. InsyaAllah semoga ada input untuk PDPR kali ini. InsyaAllah cikgu mohon supaya kamu mendapat manfaat daripada apa yang cikgu berikan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kelas yang seterusnya untuk tajuk yang seterusnya. InsyaAllah mungkin penyampaian cikgu lebih baik sebab ini pun kali pertama cikgu membuat video, first experience. Jadi kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.